So, bersama saya saudara Kazlan Ali. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Baik, okey, mantap. Tak saja je, aku test dulu. Nak ambil mood. Okey, hai, Assalamualaikum Daddy Usni. So, hari ni kita bersama saya dan juga, kejap lagi saya akan kenalkan. Dalam segmen apa mesti korang macam tertanya-tanya. Ini namanya Borak Santai bersama Johor Youth Hub atau lebih dikenali sebagai Hub. Salah satu organisasi di bawah IRDA ataupun Iskandar Regional Development Authorities. So, di sebelah saya saudara Kazlan Jajan. Kazlan Jajan Ali, betul? Betul. Itu dia punya nama tu, Jajan tu dia punya orang kata nama samaran lah. Ya. Nama glamour bang Glamour. Awak memang, kita kena ada nama orang kata nama-nama pena lah. Dia senang orang tahu. Jajan ni daripada bila tu nama Jajan ni? Daripada kecil lagi. Daripada kecil? Masa tu tak tahu. Satu je nama? Masa pelat lagi kan. Masih pelat. So, mungkin panggil di sini Jajan. Tu yang lekat sampai sekarang tu. Okey. Dia tak bagi keropok ke? Dia accidentally. Secara tak langsung lah? Saya tak langsung. Okey. So, saudara Jajan ni salah seorang orang kata Lego apa bang tadi? Lego Project Designer. Lego Project Designer? Ya. Company Lego Memang official Lego lah? By title, betul. Lego Project Designer. Okay. Bekerja untuk Merlin Entertainments. So Merlin Entertainments ni adalah operator taman tema kedua terbesar di dunia. Dan position saya berada di bawah Merlin Magic Making. Lebih spesifik under Merlin Magic Making Asia Hub. So Merlin Magic Making ada satu hub dekat Johor ni. Johor, dekat Kulai. Betul. Dan kami adalah satu daripada 3 pembuat Lego. Fasiliti pembuatan Lego di bawah company Merlin ni lah. So abang berada, saya panggil siapa ya? Abang Jajan Jajan boleh. Jajan je, saudara Jajan. Boleh. Jajan sekarang kita berada di segmen pertama iaitu bosan belajar nak kerja. Ya. So boleh ceritakan sikit tak macam mana macam saya ni bukan bosan belajar, saya belajar tak lepas. So taraf pendidikan tu sampai level apa, lepas tu adakah memang bidang yang abang kerja ni sekarang memang selari dengan apa yang abang belajar? Saya taraf pendidikan diploma. Saya ambil multimedia application dengan Cosmo Point College of Technology. Dari Cosmo kat Kuching. Cosmo Kuching. Saya asal dari Kuching. Ya, Cosmo Bandar. Dulu saya ramai budak-budak kenal budak-budak Cosmo. Okay. Saya pun pernah tanya diorang lah. Best tak masuk Cosmo? Okey, silakan masuk. Okey, dari segi pekerjaan, berkaitan antara bidang kerja saya sekarang dengan bidang pelajaran saya sangat sikit overlap dia. Sikit Dia punya titik meeting point dia sangat sikit? Sangat sikit. Satu sebab bidang pekerjaan saya sangat rare. Dia tak ada betul-betul program yang khusus untuk bidang ni. Tapi dari segi creative part relate lah. Betul. Dia benda-benda yang intangible. Dia punya creative part, Imaginasi, betul. Pemahaman tentang production, pre-production, post-production. Okay. So benda tu dia tak directly digunakan. Tapi benda tu dia berguna bila kita untuk certain project tu kita tahu bahagian ni adalah pre-production. Bahagian ni adalah post-production. Flow tu relate lah dengan apa yang dia belajar. Tapi tu bergantung kepada macam mana kita tengok lah. Kalau kita tak cuba untuk relatekan, dia tak akan connect. Tapi kalau kita cuba, dari segi structure dia, kawasan ni relate kepada pre-production. Kawasan ni lebih kepada production. So kalau kita boleh relate macam tu, dia membantu kita in terms of nak navigate through proses, nak membantu team kita supaya benda tu berjalan lebih lancar. Tapi segmen kita hari ni, bosan belajar nak kerja ni, dia bukan nak suruh budak bosan belajar tau, tak? Kita nak bagi tahu kat sini yang sebenarnya dalam kerja pun kita perlu belajar, betul tak? Betul. So kenapa abang tak ambil degree as a langkah seterusnya? Kenapa macam satu mungkin ekonomi ke? Masa tu memang ada kekangan ekonomi sikit. Dari segi kemampuan keluarga sederhana. Terhad lah. Tapi ada keterhadan pada masa tu. Satu lagi in terms of kita punya direction. Masa budak-budak kan into music apa semua. So sama. Saya dulu gagal sebab tu. Bukanlah muzik tak bagus, tapi disebabkan kita ni yang rasakan dia terlebih semangat belah tu. Betul. Macam kerja ni dan juga apa yang kita belajar dulu, memang sebenarnya kalau tanya saya, dia
banyak yang boleh kita apply sebenarnya. Betul. Kan. Contohnya macam kita punya PR, kita punya Betul. public speaking, and then cara kita menguruskan, lebih kepada soft skill lah. Betul tak bang? Betul, setuju. So nak kata selari atau tak tu, kita nak tanya berapa banyak ilmu yang diguna pakai tu. Kalau dari segi mata pelajaran subjek dalam buku teks bab 7 tu contoh kan, sangat sikit lah, mungkin 2%. Oh, okay. Tapi dari segi benda-benda extra soft skills macam awak cakap tadi, benda tu sangat applicable tau. Macam PR kan. Betul. Satu lagi organisation skill, time management. Betul, time management. Benda-benda macam tu kita perlukan masa untuk boleh kenal kita punya comfort level, kita punya habit, macam mana kita nak manage bukan diri sendiri saja Critical tapi thinking lah. critical thinking dia. Oh, okay. So banyak benda-benda macam tu. Okay, even benda macam mana kita navigate through software. Sebab contoh bidang saya multimedia kan. Kita belajar Flash, kita belajar 3D Max. Bila kerja tak pakai tu semua. Tapi ada certain structure dalam software tu. Contoh buka Microsoft Office, buka Paint, buka 3D Max, buka Maya. Semua ada file, semua ada edit. Lepas tu feature-feature, ujung sekali ada help. Kalau kita tahu structure dia, benda tu membantu kita untuk belajar software baru. Dia explore. Betul. Oh, okay. Satu lagi habit. Contoh bila masa belajar dulu, nak buat projek, memang kita kena explore sendiri sikit. Selain daripada apa yang lecturer ajar kan. Kita faham benda tu membantu kita untuk master sesuatu software, master sesuatu subjek. So bila masuk kerja ni, benda tu yang akan bantu kita to get through the challenges. Sebenarnya waktu belajar ni dia lebih kepada asas je lah. Betul. Kan? Betul. Selebihnya deep into tu memang kita kena go through masa kita bekerja. So nak tanya soalan seterusnya bang kan. Sektor mana yang abang rasa lebih gain knowledge? Adakah ketika bekerja ataupun ketika belajar? Kalau macam saya, belajar, to be honest, masa belajar tu saya kurang belajar. Saya lebih kepada banyak pergi jamming lah macam tu. Okay. So ini yang kita nak cuba ubah lah sebenarnya. Ya, kita faham, macam saya sendiri pun saya faham kan. Zaman-zaman saya belajar 2007 dulu mungkin boring kan. Pergi kelas and then quiz balik. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Macam sekarang ni dah lebih banyak lah cabang dia. Ada e-sports juga sekarang kan. Betul. Kadang pergi kelas, habis kelas tu diorang main tournament e-sports kan. Dalam di kalangan community dalam situ je. Dekat mana sektor yang lebih ataupun dekat mana yang lebih gain awak punya knowledge lah? Bekerja atau belajar? Kalau dari segi foundational knowledge, memang belajar. Sebab kita start dari zero kan. So tak ada apa-apa lagi. Building blocks tu tak ada lagi. So masa belajar tu memang dapat A, dapat B, dapat C, dapat D. Tapi building blocks ni dia bukan stop. Dia tak ada hard stop between bekerja dan belajar. Oh, okay. So bila kita start bekerja tu, apa-apa yang kita jumpa masa belajar, ABCD tu dia akan start jadi AN, AB, up, BA, bar, macam tu. Benda tu start mengembang, betul. Oh, okay. Jadi memang akan ada certain benda yang kita jumpa masa dah bekerja. Tapi benda tu lebih kepada technical, lebih kepada specialization dalam apa-apa bidang yang kita ceburi. Tapi still foundational soft skills macam untuk structurekan mindset kita untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Benda-benda yang kita dah sebut tadi kan, macam time management contohnya, critical thinking, benda tu semua asas dia daripada masa belajar lah. Oh, okay. So maknanya dua-dua pun mainkan peranan penting lah. Betul. Belajar ni lebih kepada develop, bekerja lebih kepada execute. In a way, betul. Betul kan? Lebih kurang itulah. Orang nampak educated sebenarnya. Tapi sebenarnya tak adalah educated sangat. So, macam saya kan, saya ada satu stigma macam kalaulah boleh diulang kembali ataupun kalaulah boleh sambung belajar kan. Saya nak sebenarnya sambung belajar sampai tahap mungkin degree ke kan dan ke atas ke. Tapi itulah peluang tak ada. Okay. Bila dah ada peluang ni, anak pula dah ramai kan. Kerja pula dah bertimpa-timpa kan. Jadi kalau saudara Jajan ni kan diberi peluang untuk sambung belajar, adakah nak sambung belajar ataupun rasanya better kerja macam tu? Kalau tak ada halangan dan berkesempatan, keinginan tu ada. Cuma kat level sekarang mungkin sama macam awak, family,
kekangan masa. So kena prioritaskan lah. Sebab kita bukan jaga kehidupan kita seorang sekali sekarang. Oh, betul. Kan? Mungkin bila anak dah besar sikit nanti, ada rezeki lebih, ada peluang, insyaAllah. Sebab macam sekarang pun kita kena bahagi-bagikan dari sudut ekonomi. Betul, Kan. Dari segi macam abang cakap tadi, masa. Sebab dia sebenarnya tak semudah yang disangka. Betul. Tapi tak susah untuk kita realisasikan. Betul tak? Ya. Kan, okay. So macam pendapatan sekarang ni, adakah kalau nak dibandingkan dengan kos sara hidup ni, dia balance ke, ataupun sebenarnya sepatutnya pendapatan sekarang ni lebih tinggi sikit berbanding sebab kos sara hidup sekarang sejujurnya untuk golongan-golongan yang kurang berkemampuan agak terkesan. Kos sara hidup sekarang. Tapi kita tak menyentuh pasal harga barang apa, tapi kita menyentuh bidang kita belajar. Bila kita grad tu, ngam tak dengan gaji? Tu nak tanya. Personal punya situation, Alhamdulillah, dia taklah mewah. Tapi mencukupi. Tapi benda tu bergantung juga dengan macam mana kita manage kita punya style, living cost. Betul. So kalau tiap-tiap hari nak Starbucks tu, berat juga lah. Melainkan kawan kerja Starbucks. Kalau kita tiap-tiap hari expect nak makan lobster je, memang payah lah. Betul. Tapi kalau kita, okay, hari ni nasi lemak, esok mi goreng, lusa ada rezeki sikit, Tony Romas. Berpijak di bumi yang nyata lah? Betul. Oh, okay. So dia kena ada ups and downs dia juga. Dia tak boleh always kita go all out on spending kita. Tapi, kita kena berbeza dengan Gen Z yang kita saya panggil. Diorang lebih ke arah, oh tak boleh sekarang ni kalau fresh graduate kena macam ni sebab harga dah macam ni. Macam mungkin zaman kita, yelah cukup lah kan. Sebab pergi CS je bawa RM5 boleh dapat apa, TO ais, roti john. So macam sekarang dah cukup makan lah. Cukup makan. Mungkin, tapi saya rasa ada betulnya dan ada juga diorang perlu go through lah benda ni kan. Susah senang ni. Sebab memanglah diorang dah belajar, habis tu grad gajinya tak setimpal. Tapi benda ni diorang kena ubah melalui cara diorang dalam industri tu sendiri lah pada saya. Ya, setuju. Jadi nasihat abang kalau yang kepada student-student kan yang mungkin tengah tengok Borak Santai episod 1 ni, bosan belajar nak kerja. Nasihat abang kepada budak-budak yang rasa bosan belajar ni, apa nasihatnya kepada yang tengah belajar lah? Okey, kepada yang tengah belajar, dia dua benda. Satu adalah kita kena manfaatkan segala peluang yang ada. Yang kedua adalah keep positive mindset. Berbalik kepada pasal manfaatkan peluang yang ada tu. So, ni cara saya tengok kehidupan lah. Okay? Kan kita dengar orang cakap, oh dia boleh lah, dia luck dia ada, betul. Dia nasib-nasib dia keluarga kaya apa semua. Tapi bagi saya, luck tu dia ada 3 komponen. Yang detail bang Detail. Kita breakdown sikit. So, yang pertama adalah, benda tu adalah peluang kena ada. Peluang tu yang kedua kena datang pada masa yang sesuai. Dan yang ketiga, kita berkemampuan untuk bertindak dan memanfaatkan peluang tu. Okay. Even as simple as dalam kelas, lecturer tanya, okay, A tambah B, apa jawapan dia? Selalu orang kita macam, malulah takut salah. Betul. So, tapi the way kita belajar adalah melalui kesilapan-kesilapan yang kita buat. So, just be confident, jawab soalan tu. Kalau betul, Alhamdulillah. Kalau salah, dia tak ada rugi apa pun. Betul. Dia tak adalah macam lagi 30 tahun, kau salah soalan tu Dia tak ada benda tu. Lama dia pun tahu. So just step forward, benda tu akan build kita punya confidence slowly. Kalau saya selalu tekankan, kejayaan bermula daripada soalan. Kejayaan juga bermula daripada kegagalan. Jadi kalau kita bertanya, dekat situ lah bermulanya kejayaan. And nasihat saya kepada budak-budak yang tengah belajar ni, kena enjoy. Sebab masa belajar ni, orang kata masa yang paling emas lah. Bagi saya lah. So, okay, nasihat kepada orang yang sedang bekerja. Okay, benda yang penting, sentiasa bersyukur. Satu. Oh, ya betul. Yang kedua, ikhlas. Ketiga adalah sentiasa cuba yang terbaik. Macam capai raya. Macam capai raya. Ikhlas, buat yang terbaik dengan bersyukur. Bersyukur, ya. Yang paling penting adalah bersyukur lah. Betul. Sebab kalau, contoh kan, kalau kita ada semua benda di dunia ni pun, hak milik kita, kalau kita tak syukur, dia tak cukup. Betul, sentiasa tak cukup. Kita akan sentiasa nak lagi. Kalau hari ni gaji RM3,000, kalau cakap kalau gaji RM6,000 mesti cukup. Gentle, RM6,000. Sama. Kalau gaji RM9,000 mesti cukup. Betul. Sama je benda tu. Betul. Kan. Dan benda tu yang buat kita stres.
Yes. Sebab kita rasa sentiasa tak cukup, sentiasa nak cari lebih. Tapi kalau kita bersyukur, memang kita tahu benda tu bukan the end of the line. Kita boleh dapat lebih lagi. Tapi sekurang-kurangnya untuk masa tu, kalau kita bersyukur macam Alhamdulillah dapat duit, cukup betul. makan, ada roof kat atas. Ada orang lain kena duduk kat betul. luar, makan pun tak cukup, ada dia punya Struggle, challenges lain, hustle. struggle, betul. So benda tu tolong kita untuk lalu day to day tu dengan lebih Okay. bahagialah. Syukur tu membawa kita kepada bahagia bang. Macam saya pula, kalau saya kan, nasihat saya kepada orang-orang yang bekerja ni, letakkan diri kita sebagai turning point dalam keluarga. Kalau keluarga kita ni bukannya keluarga yang senang, Betul. jadikanlah, biarlah aku ni orang yang membuatkan keluarga aku senang. Macam tu. Kita kena letak diri kita ni as a turning point. So kalau setiap ahli keluarga ni letak diri dia as a turning point, dia takkan ada masalah kepada orang tua. Dia akan diri kita ni betul-betul kita nak buat. Jadi benda tu akan jadi positif lah. Untuk yang bekerja, kalau saya keluarlah daripada comfort zone. Comfort zone is killing us. Macam tu lah saya cakap. Yang kita dah selesa, bukanlah maknanya kita tak bersyukur. Tapi bersyukur, letak keluar daripada comfort zone ni, dia akan jadi benda yang lagi baik lah. Betul. Maknanya dalam kita berusaha tu, mungkin kita ada, macam saya dulu, saya pernah duduk di bidang F&B, pernah duduk di sektor awam, dan sekarang saya di e-sports. So saya sentiasa meletakkan diri saya bukan di tempat yang selesa. Sedangkan ada beberapa sektor yang saya duduk ni, alhamdulillah okey dah. Cuma saya rasa perlu ada anjakan paradigma tu sendiri. And kita dah sampai di penghujungnya. Masa memang mencemburui kami guys. Sebenarnya kita orang ni memang nak borak panjang lagi. Di set yang orang kata okey bang set ni cantik. Abang memang asal Sarawak bang Asal Sarawak, betul. Berasal dari Sarawak. Orang kata menabur bakti di bumi Johor. Yes, saya. Di syarikat yang orang kata memang well known lah di dunia ni, iaitu Lego. Bertempat di Johor juga. And memang benda ni eksklusif di Borak Santai episod 1 yang dibawakan oleh Johor Youth Hub, atau lebih dikenali sebagai Hub. So lepas ni bang, kita ada band Classmate. Pernah dengar band Classmate ni? So kejap lagi dia akan bawakan lagu baru. And so let's go. Kita akan bersama dengan band Classmate. Thank you lagi sekali saudara Kazlan Jajan Ali. Jajan Ali. Kembali aku penuh cahaya yang kamu warnai masa hidupku. Cahayaku terhenti tanpa bertanda, kau mula tunjukkan warnamu. Salah kau sangka kau benar tentang diriku. Ku tahu semua apa yang kau ada. Ku tak mungkin pernah
Okay, hai. Bersama saya sekali lagi, Daddy Ud sini. So, macam mana performance daripada Classmate dengan single? Saya rasa lagu baru tu. Hopefully korang memang enjoy lah. And ya, kita di segmen ketiga ni, kita bercerita tentang bosan kerja, nak berniaga. Bersama saya tetamu khas, dibawakan khas kepada anda. And ya, rancangan ni dibawakan khas lagi sekali kepada anda oleh Johor Youth Hub ataupun Hub, organisasi di bawah IRDA. So, Ika, Booming Plus. Yes. Cerita sikit kan? Okay. Hi, so everyone. I'm Ika. So basically Speaking Ika, dia campur boleh Okay, so basically Ika currently lah meniaga Booming Plus. Booming Plus tu perabot rotan. Okay, so sebelum ni panjanglah cerita dia. Pernah, kita sebenarnya kalau nak tahu, saya dengan Ika ni dah kenal lebih daripada 10 tahun. Betul-betul. Daripada 2011 11 tahun lah belas tahun lah. Zaman dia orang bercinta lagi kan. Dia dengan husband ni kawan baik saya juga. Buat branding Million Apparel and then sekarang lepas tu belajar Betul. Lepas tu Time kita, tu sebenarnya time belajar lagi. Ika memang daripada habis belajar tak sempat kerja. Tak sempat kerja sebab time tu kita kahwin second last sem degree. So mengandung pula. Jadinya lepas habis Rezeki degree awal, tu rezeki awal. So lepas degree tu niat nak kerja tu tak kesampaian kan. Bila dah ada anak mesti hati tu berat. Nak kerja. Betul. Yelah, kekangan nak kena jaga baby lagi apa lagi. So tak sempat kerja langsung lah. Tak sempat. Tapi belajar sampai degree. Betul, belajar sampai degree lah. Degree In art and design. Oh, lebih kepada Design. interior ke? Dia sebenarnya kalau basically graphic design, tapi minat kita ni memang ke arah interior design, interior lah, dia kedalaman. Sebab sebenarnya time sekolah dulu ambil lukisan kejuruteraan. So ada basic skill. So bawa sampai sekarang. SMK Putih Wangsa lah. LK. 5 ST. Budak Putih Wangsa. Nampak? 5 ST. Daripada Putih Wangsa kira Putih Wangsa ni menghasilkan produk-produk yang bagus lah macam kita. Okey. Saya baru tahu sebenarnya core tu asal daripada Putih Wangsa. Daripada SMK Putih Wangsa. Betul. So kenal lah Cikgu Syakirin. Kenal. Cikgu LK kita tu siapa nama dia tu? Cikgu Sinaruddin. Cikgu Sina. Okey, ingat. Tapi sebenarnya dah tak ingat. Tapi tak apa. So, kenapa mengambil keputusan untuk berniaga? Okey, sebenarnya memang daripada awal, sebenarnya zaman sekolah lagi lah, kita dah Jual pemadam. Jual stiker, jual yang nama, ikat-ikat tu. Sebab macam memang berniaga daripada sekolah lagi? Betul, sebab macam Ika memang membesar dengan family yang biasa-biasa je. And then Ika anak pertama daripada 8 orang adik-beradik. So dia memang daripada dulu dah diajar, mak kata kau nak apa kau cari duit sendiri. Maksudnya kekangan tu memang atas kewangan lah kan. Maksudnya kita ada adik-adik lagi yang mak bapak nak support. So daripada zaman sekolah kita dah belajar untuk berdikari dan ada saving sendiri. So sebenarnya meniaga sampai sekarang pun adalah duit yang kita simpan dan kita beranak kan. Betul. Itulah asas menjadi seorang Ika Booming Plus. Betul. So macam yalah tak ramai anak-anak muda kan yang generasi yang kita kata muda lah berani untuk berniaga. Kebanyakannya diorang rasa macam tak naklah berniaga dulu, makan gaji lah dulu. Betul. So mana datang keberanian seorang Ika ni untuk berniaga lah selain daripada parents yang memang push to the limit? Firstly sebenarnya dia nak freedom lah. Orang kata kalau kita bekerja ni kita ada terikat dengan polisi-polisi. Betul. And kita ada limitation. Orang kata pergi kerja, balik kerja and repeat the same thing sampai kau retired. Tapi bila kau bekerja sendiri, kau ada masa yang kau boleh spend dengan anak. Kau ada, kau boleh cari saving yang lebih untuk kau contribute kepada family dan orang ramai. So, maksudnya contribution kita tu. Betul. Kalau kita bekerja, kita ada limitation kat situ. Orang kata kalau sampai kita bersara tu, yang kita ada hanyalah kedai USP lah. Duit simpanan. Tapi ni tak, dia bukanlah satu orang kata ada orang yang happy dengan bekerja. Life dia ada macam orang itu. Happy dengan niaga. Sebab dua-dua pun ada cabaran yang tersendiri lah. So antara cabaran dia lah kan sepanjang Ika buat perniagaan ni kan. Macam saya pun saya memang saya duduk di industri e-sports, tapi sebenarnya saya berniaga dalam e-sports lah, bisnes e-sports. So apa cabaran sebenarnya? Cabaran dia yang paling latest untuk bisnes yang current ni lah adalah untuk kekal dalam market share.
market share Malaysia kita ni. Oh. Maksudnya macam ramai competitors dalam Malaysia jual benda yang sama. So apa value yang Ika provide? Apa Macam mana- keunikan? Macam mana Ika positionkan brand tu lah. Betul. Macam Oh. apa kelebihan? Sebab sebenarnya dalam Malaysia ni ada je yang jual benda yang sama macam Ika jual ni. Tapi apa yang Booming Plus ni offered for love. Maksudnya apa kelebihan Booming Plus. So tu cabaran dia lah yang kita nak kedepankan. So nak biar orang rasa sense of belonging lah. Betul. Maksudnya Macam duduk macam kat Booming Plus ni macam inilah kursi Booming yang Plus. ini kursi yang sebenar macam tu lah. betul. Orang nampak je ni Booming Plus gitu. Oh dah ada dah set lah macam tu direction. Betul. So Booming Plus memang diusahakan oleh Ika dan juga Hakim lah. Betul. Husband macam basically dia memang expertise dalam bahagian strategis, marketing, design kan. Okay, betul. So masa Ika buat daripada rumah dulu, masa buat daripada rumah, store pun memang kat dalam bilik dalam rumah tu. Simpan banyak-banyak rotan. Time tu masa yang baru first batch. Masa sebelum kita continue ni lah. So time tu husband masih bekerja dekat company lain. So dia memang jenis tak boleh duduk diam dan nak rasa macam geram lah. Ni ada cara ni macam mana nak marketkan dia. Oh dia seorang yang strategis lah. Betul. Tapi dia relax Betul. Dia macam Hakim daripada belas tahun lepas pun kenal Kalau nak tahu Hakim kan ni okay. Macam tu je. betul sampai sekarang. Sampai hari ni cara cakap dia ni ada gitu. Betul tu lah kita hidup saling melengkapi kan. Seorang maknanya- huraga, seorang pendiam gitu. Okay, maknanya kontra tu ngam betul. sepadan. So maknanya tu pengalaman tu Hakim ni lebih kepada pengalaman dia bekerja dia apply juga dalam perniagaan. Betul. Pada Ika sendiri kan susah tak berniaga ni? Tipulah cakap senang kan. Betul. Memang susah lah. Pula cakap Memang orang nampak yang indah-indah. Maksudnya orang cuma nampak the result. Tapi orang tak nampak proses. Betul, orang tak nampak proses apa yang kita lalui, the struggle. Betul. So orang tak nampak. So Liku-likunya. dia betul. Orang yang cuma memahami Ada kena dia buat yang tahu orang ke? tak ada. Orang yang cuma memahami ni yang sama planet macam kita ni, kita sama Betul. planet. So kita faham. We speak in the same language lah. Betul. Peniaga-peniaga ni we speak in the same language So kita sebenarnya. faham lah keadaan tu. So dia Memang tak susah. struggle Dia lah. tak senang, tak juga susah lah. Betul. Tapi dia ada dia punya orang kata kebahagiaan tu bila result tu macam Betul. dia tak adalah macam tiba-tiba sale juta Naik kita baru ke, bahagia tak. And even dapat lepas satu barang pun dah Betul. cukup. Maksudnya kita reach one target je kita dah rasa macam okay, aku dah lepas first target. Lepas ni nak buat apa pula? Macam tu. Tapi semua benda tu perlukan proses. Betul. Kan, perlukan apa orang kata dia perlukan cara lah. Betul. Knowledge pun yang penting lah. So membantu lah. Waktu-waktu belajar ni apply ke kerja apply ke berniaga sangat membantu. Okay, rasanya macam bila orang kata tak rugi ke kerja belajar sampai degree tapi tak Betul. bekerja ataupun Belajar panjang-panjang tinggi-tinggi. betul-betul buat berniaga kan. So sebagi Ika lah sebenarnya Ika dapat praktikkan apa yang kita belajar tu. Masa kita belajar, kita jumpa ramai orang, kita berkomunikasi dengan ramai PR orang. skill, Betul. soft skill. So kita adapt ke dalam bisnes kita. So bagi Ika, tak rasa rugi pun. And then yang paling best, sebab time degree Ika dapat first class. So Ika spend duit tu adalah duit PTPTN yang di mana dia dikonvertkan jadi beasiswa. So Ika tak rasa rugi kalau tak kerja pun. Maksudnya aku belajar secara percuma macam tu. Maknanya betul-betul belajar, betul-betul berniaga lah. Betul. Oh, dia berbeza Saya pula lain. Saya pula lain. Waktu belajar ni, saya nak jadi artis. So, keputusan dia gagal berhenti, bos. So, macam Ika sendirilah kan. Mengambil langkah untuk nikah awal and then meniaga. Lepas je ataupun semasa belajar pun nikah and then terus berniaga. Pernah tak rasa macam menyesal? Tak pernah rasa menyesal lah. Yang penting apa yang sampai sekarang ni adalah apa yang Allah dah bawakan untuk kita lah. Orang kata kadar-kadar. Maksudnya tak pernah rasa menyesal kahwin. tak pernah rasa menyesal kahwin awal ke apa ke. Lagi rasa macam bersyukur sebab bila kita at age 30 something ni, kita dah ada anak yang besar-besar dan kita dah boleh fokus apa yang kita minat. Kalau orang yang baru kahwin, dia baru nak ada anak, dia baru nak struggle membesarkan anak tu. So contoh kalau umur esok lusa 40, anak dah 20 lah. Dah tak payah buat kereta.
Kan? Kena dah ada driver. Anak dah boleh bawa kereta. So itu Betul lah. perancangan keluarga yang orang kata Betul. lebih yelah, jodoh kan. Kadang Betul. ada jodoh awal, ada Betul. jodohnya lambat. So tapi tak pernah rasa menyesal lah. Tak pernah. Memang bersyukur and Bersyukur. go through semua proses ni Betul. dengan begitu orang kata Sabar dan tabah. sabar dan tabah. Betul. Membesarkan 3 hero. Betul. Saya 4. Oh, empat. Tu lah fight-fight Dia bukan fight-fight. Dia punya kalau yelah kadang dia ni nak Hot Wheel, yang ni nak Betul. Toys R Us yang lain. Yang ni Lego. nak, ada benda tu lah. Adalah memang. Memang itu normal lah kan. Okey, Ika sebagai seorang usahawan lah yang dah saya rasa belas tahun dalam bidang perniagaan ni. Ada apa nasihat kepada anak-anak muda ataupun golongan-golongan remaja kat luar sana yang nak memulakan perniagaan sendiri? Okay. Nasihat daripada Ika, firstly, korang jangan takut. Korang buat apa yang korang minat sebab first things yang membuat korang lebih maju ke hadapan adalah self-love. Maksudnya kalau self-love lah. Maksudnya kalau kita buat benda tu sebab kita terpaksa atau orang suruh. Maksudnya parents suruh belajar, parents suruh kerja. Maksudnya kita hanya mengikut cakap orang lain. Cuba kita cari diri kita, kita sayang diri kita dulu, kita buat apa yang kita suka, insya-Allah semua tu berjalan dengan lancar. Tapi kena buatlah apa yang kita suka tu dalam bentuk yang positif lah. Betul. Kalau tiba-tiba diorang cakap, oh ni Kak Ika cakap buat apa yang suka, wow, nah. Betul lah, dalam in positive ways lah. Kan? Dia maknanya contohlah kalau kita suka bidang masak, buat F&B tu elok-elok sampai dia expand buat lah. Betul-betul. Yang penting adalah passion. Macam AD sendiri pun passion kan. Betul. Sebab dia kadang kita ni bukan passion, kadang macam terperanjat. terperanjat Sebab bagi Ika kan, bila orang tu buat something business, dia make sure kita suka dalam benda tu. Betul, betul-betul. kita enjoy lah. Enjoy. Jangan rasa dia. macam stres ke apa ke. Betul, stres tu boleh membuatkan kita punya plan tu tak jadi. Betul. Kita punya apa yang kita rancang tu kurang. Keberkesanan tu kurang. Betul-betul. So kepada remaja yang sedang berniaga pula, apa nasihat dia? Yang tadi nasihat kepada nak mulakan perniagaan. Okay. Yang sedang berniaga. Okay. Yang sedang berniaga, don't give up. Jangan takut dengan competitors luar ke. Yang penting, walau kita pergi mana pun, memang ada orang yang jual benda yang sama dengan kita. Tapi cuba cari apa keunikan you sendiri. Brand position lah penting. Betul. Apa yang you provide, yang orang nampak you lebih ke hadapan. Macam Ika sendiri, Ika create free delivery, free service. Maksudnya, orang lain ada buat juga, tapi dia jual juga benda yang sama. Tapi dia tak ada benda value-value yang orang nampak. Dia ada added value lah. So, betul. Okay. So Booming Plus ni memang banyak mengetengahkan benda-benda yang orang lain tak buat. Betul. Okay, ada buat delivery masa subuh. Contohnya lah, any brand lah, dia mesti ada charge tambahan untuk hantaran. Kalau Ika, 500 ke atas, free delivery over Semenanjung Malaysia. Oh ya ke? Betul. Kalau Sabah Sarawak? Sabah Sarawak dia ada additional cost sebab kita akan gunakan kargo lah. Okay, faham. So itulah segmen kita kali ni. Dia nampak macam lama kan, tapi sebenarnya sekejap je. Tapi input dia penuh lah. At least ada nasihat kan. Betul. So macam peniaga-peniaga ataupun remaja-remaja di luar sana tu boleh menjadikan ikan aspirasi. Betul. Semoga perkongsian bersama Ika Booming Plus, lepas tu kita ada saudara Jajan tadi, menjadi aspirasi lah kepada anak-anak muda di luar sana. And jangan lupa kita sentiasa mengambil komen-komen anda dan juga anda punya idea di ruangan komentar untuk kita improvekan lagi segmen-segmen kita untuk episod seterusnya. And so terima kasih sekali lagi Ika. Terima kasih kerana sudi datang. So thank you, terima kasih. Jumpa di episod seterusnya Borak Santai bersama Daddyhood dan juga Johor Youth Hub, organisasi di bawah IRDA.